Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakimi bin Abdul Rahman dengan nombor metrik A194-038 dan juga ahli kumpulan saya Fatin Adini binti Amran dengan nombor metrik A194-081. Di dalam video ini, kami akan membahaskan adakah kemajuan sains membebaskan manusia daripada kepercayaan agama. Pernyataan yang seringkali menjadi subjek perdebatan adalah bahawa kemajuan sains membebaskan manusia daripada kepercayaan agama. Pernyataan ini mencerminkan perselisihan paradigma yang terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan sains telah memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta dan menghasilkan inovasi teknologi yang telah mengubah cara kita hidup. Namun, dalam prosesnya, konflik dan pertanyaan tentang hubungan antara sains dan agama telah timbul. Terdapat beberapa objektif yang ingin kami sampaikan di dalam video ini. Yang pertama, kami ingin menunjukkan perbezaan hubungan antara sains dan agama. Yang kedua, kami ingin menjelaskan peranan sains dan agama dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, kami ingin menguraikan perubahan yang dibawa oleh kemajuan sains tentang alam semesta. Dan yang terakhir, kami ingin membahaskan perbezaan pandangan yang timbul antara sains dan aspek kepercayaan agama. Kami yakin isu-isu ini sering timbul dan dipertikaikan dalam kehidupan manusia. Untuk bahagian isi pula, hal yang pertama boleh dikaitkan dengan perbezaan antara sains dan agama. Perbezaan antara sains dan agama dapat dilihat dalam pelbagai aspek seperti aspek metodologi, aspek skop dan juga aspek perubahan dan perkembangan. Dalam aspek metodologi, sains melibatkan pemerhatian, pengukuran dan pengujian hipotesis melalui eksperimen, manakala agama pula melibatkan keyakinan, wahyu, tradisi dan pengalaman rohani. Seterusnya, dalam aspek skop, sains berfokus pada pemahaman tentang dunia fizikal, proses alam dan fenomena alam, manakala agama meliputi aspek-aspek kehidupan yang lebih luas, termasuk akhlak, kehidupan rohani dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Akhir sekali, aspek perubahan dan perkembangan. Pengetahuan sains dapat dikaji atau diperluas bersama dengan penemuan baru dan bukti ilmiah yang berkembang, manakala agama selalunya menekankan kebenaran yang dianggap abadi dan keyakinan ajaran asas. Isi yang seterusnya adalah tujuan dan peranan sains serta agama dalam kehidupan manusia. Tujuan dan peranan sains serta agama dalam kehidupan manusia memiliki perbezaan yang cukup ketara. Antara tujuan sains adalah bertujuan untuk memahami fenomena alam dan menjelaskan bagaimana dunia berfungsi melalui kaedah ilmiah, mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang membantu meningkatkan kualiti hidup manusia dan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi perkembangan individu dan kemajuan sosial. Manakala, agama memberikan kerangka nilai dan etika yang membimbing individu dalam berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain, memberikan panduan dan makna hidup bagi banyak individu dan menyediakan sokongan rohani dan bantuan dalam menghadapi kesusahan, rasa sakit dan kegagalan. Selain itu, sains menggunakan kaedah ilmiah yang terdiri dari langkah-langkah sistematik untuk memperoleh pengetahuan tentang alam semesta. Proses dimulakan dengan pemerhatian terhadap fenomena alam yang ingin dipahami. Seterusnya, mengembangkan hipotesis sebagai penjelasan awal tentang fenomena yang diperhatikan. Seterusnya, merancang eksperimen yang sesuai untuk menguji hipotesis mereka dan data yang relevan akan dikumpulkan. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan kaedah statistik atau alat analisis yang lain untuk membuat kesimpulan. Akhir sekali, proses akan diakhiri dengan pembuatan kesimpulan yang menyokong atau menolak hipotesis. Manakala agama menyediakan kerangka kerja moral dan rohaniah bagi individu dan masyarakat. Agama memberikan garis panduan dan prinsip moral yang membimbing individu dalam tingkah laku. Agama melibatkan amalan ritual dan ibadah yang memberikan pengalaman rohaniah dan kebersamaan. Agama juga menyediakan jalan untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia dan agama membantu membentuk identiti individu dan nilai-nilai asas. Seterusnya, kemajuan sains juga telah membawa kepada perubahan revolusi dalam pemahaman kita mengenai alam semesta. Yang pertama, di dalam bidang kosmologi. Sebagai contoh, teori Big Bang, iaitu teori letupan besar
yang menyatakan bahawa alam semesta ini berasal dari satu titik dan mengembang menjadi alam. Selain itu, teori evolusi. Teori ini telah dikembangkan oleh Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace. Mereka menyatakan populasi individu mempunyai variasi kerana tidak mempunyai identiti atau sifat yang sama. Dan yang terakhir, asas fizikal realiti. Asas fizikal realiti menerangkan tentang hukum dan prinsip yang telah menjadi dasar pemahaman setiap manusia tentang alam semesta. Sebagai contoh, hukum yang sering kita kenali iaitu hukum gerakan Newton. Seterusnya, terdapat juga perbezaan pandangan yang timbul antara sains dan beberapa aspek kepercayaan agama. Yang pertama, kaedah pendekatan. Kaedah pendekatan untuk sains ialah berdasarkan kaedah ilmiah, bukti secara empirik dan berdasarkan logik, rasional dan bukti yang boleh disahkan. Manakala kaedah pendekatan untuk agama ialah berdasarkan kepercayaan, pengalaman rohani dan perintah keagamaan. Selain itu, terdapat juga perbezaan antara sumber. Sumber sains ialah berdasarkan kaedah saintifik, bukti empirikal dan mendapat persetujuan bersama secara saintifik berdasarkan pemerhatian dan ujian. Manakala sumber untuk agama ialah berdasarkan kebenaran diperoleh oleh wahyu, teks keagamaan, perintah keagamaan dan kebenaran dalam konteks agama. Akhir sekali, penjelasan sains juga bercanggah dengan tafsiran literal dari beberapa ajaran agama. Sebagai contoh, sains cuba menjelaskan fenomena alam semesta dengan menggunakan kaedah saintifik yang objektif dan telah diuji, manakala tafsiran literal agama berdasarkan daripada kepercayaan dan tafsiran teks keagamaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pandangan tentang asal-usul alam semesta, evolusi atau peristiwa ajaib yang diterangkan dalam teks keagamaan di mana ianya sangat bertentangan dengan sains yang mempunyai bukti yang kukuh. Ini akan memberikan kesan ke dalam kehidupan seseorang individu, di mana ianya akan menimbulkan ketegangan dalam kepercayaan individu. Sebagai contoh, seseorang individu tersebut akan menghadapi konflik antara kepercayaan agama mereka dan penjelasan saintifik. Kami tidak bersetuju pada pernyataan kemajuan sains membebaskan manusia daripada kepercayaan agama. Pertama sekali dapat dikaitkan dengan had pengetahuan saintifik. Sains telah banyak menghasilkan penemuan dan pemahaman yang penting tentang dunia. Terdapat banyak lagi hal yang belum dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains, di mana agama dan kepercayaan nurani masih memainkan peranan penting dalam menjawab soalan-soalan ini. Seterusnya, ramai orang melihat sains dan agama sebagai pelengkap dan bukannya bercanggah. Kebanyakan ahli sains berpendapat sains dan agama boleh berjalan seiring kerana kedua-duanya mempunyai domen ilmu yang berbeza dan saling melengkapi dalam memahami dunia dan kewujudan manusia. Akhir sekali, agama dan sains mempunyai skop dan matlamat yang berbeza. Sains memberi tumpuan kepada memahami dunia fizikal dan fenomena alam, manakala agama merangkumi aspek kehidupan yang lebih luas. Kesimpulannya, kemajuan dalam sains telah membawa pengetahuan dan pemahaman baru di dalam diri manusia tentang alam semesta. Ia tidak secara automatik bermakna bahawa manusia perlu meninggalkan atau membebaskan diri daripada kepercayaan agama. Hal ini demikian kerana sains dan agama adalah aspek yang berbeza, di mana sains berusaha untuk menjawab soalan bagaimana tentang dunia fizikal, manakala agama sering bertanya soalan mengapa dan berurusan dengan dimensi rohani dan moral kehidupan manusia. Terdapat banyak cara yang berbeza untuk menggabungkan sains dan agama dan setiap individu mempunyai hak untuk menentukan cara mereka mengaplikasikan dan memahami kedua-dua aspek ini di dalam kehidupan mereka. Jadi itu sahaja yang ingin kami sampaikan. Sekian, terima kasih.